So, hi dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Zamani bin Muhammad Zamri dan nombor matrik saya di 2018-208-5759. Okey, jadi pada hari ni saya nak bawa korang semua yang tengok video saya ni untuk jalan-jalan di sekitar Bandar Tanjung Malim. Okey, jadi sebenarnya video yang saya buat ni adalah bertujuan untuk melengkapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya bagi subjek SGM 3043 iaitu Geografi Bandar. Jadi saya dikehendaki untuk mencari sebuah bandar yang mempunyai penduduk kurang daripada 100,000 orang, dan bandar yang saya pilih macam yang saya dah cakap tadi adalah Bandar Tanjung Malim. Okey, jadi kita akan tengoklah tentang sedikit sebanyak berkenaan sejarah ringkas, isu-isu semasa yang ada di pekan ataupun Bandar Tanjung Malim ni, apa tempat-tempat yang menarik dan pelbagai lagi lah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita start. Okey, seperti mana yang korang semua boleh lihat, sekarang ni saya berada di kawasan stesen bas Tanjung Malim. Okey, boleh tengok So, kawasan stesen bas Tanjung Malim ni sebenarnya sangatlah berhampiran dengan sempadan di antara negeri Perak dan negeri Selangor. Okey, seperti mana yang macam mana korang boleh lihat, dekat belakang tu ada satu jambatan yang menghubungkan antara Selangor dan Perak. Okey, so jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi tentang sejarah Bandar Tanjung Malim ni dan pengenalan ringkas berkenaan Bandar Tanjung Malim ni. Alright, jom. Okey, jadi tadi kita dah tengok dekat sekitar kawasan stesen bas Tanjung Malim, yang mana saya cakap kawasan stesen bas Tanjung Malim ni sangatlah berhampiran dengan sempadan di antara negeri Selangor dan negeri Perak. Okey, jadi sekarang ni kita nak bercerita tentang pengenalan bagi Bandar Tanjung Malim. Okey, jadi untuk mana-mana kawan-kawan yang masih belum tahu Bandar Tanjung Malim ni dekat mana sebenarnya. Okey, sebenarnya Bandar Tanjung Malim ni adalah sebuah bandar yang terletak di selatan negeri Perak. Jadi Bandar Tanjung Malim ni juga bersempadan dengan negeri Selangor. Bukan sahaja bersempadan dengan negeri Selangor, tapi juga bersempadan dengan negeri Pahang. Okey, jadi dengan berlatar belakangkan Bajaran Titiwangsa dan kedudukan Bandar Tanjung Malim ni sendiri yang terletak di pinggir Sungai Bernam, jadi ianya menjadikan Pekan Tanjung Malim ni sebagai macam sebuah pintu masuk untuk masuk ke negeri Perak Darul Rizwan ni. Okey, satu lagi fakta tentang Bandar Tanjung Malim. Bandar Tanjung Malim ni ianya terletak di dalam daerah Mualim. Lain daerah Mualim dengan Tanjung Malim, dua benda yang berbeza. Ianya terletak di dalam daerah Mualim. So, Bandar Tanjung Malim terletak di dalam daerah Mualim. Daerah Mualim ni sebenarnya baru lagi diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Perak, iaitu pada 11 Januari 2016. Baru berapa tahun? 16, 17, 18, 19, 20. Baru 5 tahun diisytiharkan daerah Mualim ni. Okey. Dan kita nak cerita tentang sejarah pula. Macam mana Bandar Tanjung Malim ni nama dia Tanjung Malim. Okey. Jadi perkataan Tanjung tu sebenarnya ianya dari bentuk ulu Sungai Bernam. So bentuk ulu Sungai Bernam tu dia bentuk macam tanjung dan perkataan Malim ni pula bermaksud ianya bermaksud orang yang berilmu. Okey. Jadi sejarah awal Bandar Tanjung Malim ni bandar ni ianya diteroka oleh seorang ulama yang bernama Tuan Haji Mustafa bin Raja Kemala. Jadi kita dah tahulah daripada mana nama Tanjung Malim ni dapat nama Tanjung Malim. Alright. Okey, jadi bilangan penduduk pula di dalam daerah Mualim ni adalah sekitar 72,500 orang. Ini adalah data daripada yang saya ambil daripada Pocket Stats Negeri Perak lah. Okey, di dalam daerah Mualim sekitar 72,500 orang, dan di dalam Tanjung Malim, di dalam Bandar Tanjung Malim ni sendiri penduduknya sekitar 3,319 orang. Jadi data tu saya dapat daripada PBT Mukim lah. Jadi bertepatan lah dengan skop tugasan saya nak cari bandar yang kurang daripada 100,000 orang So bilangan penduduk di Tanjung Malim ni tak ramai. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang Bandar Tanjung Malim. Okey, jadi baiklah, sekarang ni saya berada di kawasan Sungai Bernam. Okey, macam yang saya dah cakap tadi, kawasan Sungai Bernam ni ianya memisahkan di antara kawasan negeri Selangor dan negeri Perak. So dekat belakang saya ni Sungai Bernam. Okey, seperti mana yang korang boleh tengok, dekat belakang tu dah Hulu Selangor. Okey, so sekarang ni saya berada di kawasan Perak. Dekat belakang tu kawasan Hulu Selangor. Jadi Sungai Bernam ni adalah sungai yang memisahkan di antara negeri Selangor dan negeri Perak. So harap korang boleh enjoy lah the view Sungai Bernam ni. Alright.
So tadi kita dah tengok Sungai Bernam lah, kita dah tengok apa, kawasan Sisim Bas lah. Sekarang ni kita nak tengok tentang tempat-tempat yang menarik. Saya senaraikan 4 tempat yang menarik yang korang semua boleh lawat, boleh lihat kalau korang datang dekat Tanjung Malim. Okey, jom kita pergi tengok. Okey, baiklah. So sekarang ni saya berada di salah satu kawasan tempat yang menarik di Tanjung Malim yang saya dah senaraikan, iaitu sekarang ni saya berada di Sarang Art Hub. Itu dia punya signboard lah, Sarang Art Hub. Okey. Jadi Sarang Art Hub ni kalau kita boleh lihat, ianya lebih simbolik kepada orang-orang yang berjiwa seni lah. So siapa yang sukakan seni, siapa yang sukakan muzik, nyanyian, boleh datang ke kawasan Sarang Art Hub lah. Sebab dekat kawasan Sarang Art Hub ni ada juga kawasan restoran, yang di mana dekat restoran tu kita boleh buat jamming, menyanyi, karaoke dan sebagainya lah. So macam yang korang boleh lihat dekat belakang ni, adalah lukisan-lukisan seni lah yang dilukis dan dibuat oleh golongan muda yang datang di kawasan Sarang Art Hub ni. Okey, jom. Okey, satu lagi info tambahan. Kawasan Sarang Art Hub ni, restoran dan juga kawasan restoran Sarang Art Hub ni sebenarnya diinspirasikan oleh pengarah terkenal Malaysia, iaitu Mamat Khalid. So dia yang menginspirasikan Sarang Art Hub ni. Okey, jom kita tengok kawasan Sarang Art Hub ni. Alright. Alright, antara tempat-tempat yang menarik di Tanjung Malim selain Sarang Art Hub, dekat Tanjung Malim juga ada go-kart. Okey, so dekat belakang saya ni, macam yang korang boleh nampak, ini adalah kawasan go-kart Tanjung Malim. Okey, yang mana-mana kawan-kawan yang minat aktiviti lasak boleh cuba datang kat sini untuk cuba aktiviti go-kart yang disediakan di tempat ni. Okey, so yang korang boleh lihat dekat belakang ni ada litar go-kart yang sesuai digunakan untuk pelbagai jenis umur. Okey, so tak kisahlah umur berapa pun boleh main go-kart kat sini. Okey, so tak payah nak pergi bandar-bandar besar, dekat Tanjung Malim pun ada. Alright. Okey guys, sekarang saya berada di satu lagi tempat yang menarik yang berada di kawasan Tanjung Malim. Okey, nampak kat belakang ada apa? Ada sungai kan? Okey, sekarang ni saya berada di kawasan yang berdekatan dengan Teratak Riverview. Okey, untuk pengetahuan korang semua, penonton-penonton semua, Teratak Riverview merupakan sebuah resort lah yang ada berhampiran dengan kawasan sungai di Tanjung Malim. Okey, kalau nak masuk dekat Teratak Riverview tu, kita kena masuk dalam lagi. Cuma sekarang ni sekarang ni dah nampak gelap kan, sebab mendung nak hujan. So saya ada dekat sini je lah. Sebab dekat sini pun korang boleh tengok kecantikan yang ada di kawasan Teratak Riverview. Alright. Jadi kawasan Teratak Riverview ni adalah tempat di mana kita boleh melakukan aktiviti team building lah. Kita boleh buat flying fox, water tubing dan macam-macam lagi aktiviti lain. Okey. So macam korang kalau nak rekreasi, nak mandi air dekat kawasan sini pun boleh. Okey. So ini adalah salah satu kawasan yang sangat menarik di kawasan Tanjung Malim. Okey. Jom kita tengok footage ni. Alright, so guys, sekarang ni saya berada di satu lagi tempat menarik yang saya senaraikan di Tanjung Malim. Okey, so sekarang ni saya dekat mana? Sekarang ni saya berada di Museum Pendidikan Nasional UPSI. Okey, Museum Pendidikan Nasional UPSI ni terletak di dalam Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. Okey, macam yang korang semua boleh lihat, dekat belakang tu sebenarnya adalah Museum Pendidikan Nasional UPSI. Okey, sedikit info tambahan, Museum Pendidikan Nasional UPSI ni merupakan tempat untuk korang yang mana yang nak belajar tentang sejarah pendidikan awal di Malaysia. Okey, so dekat dalam museum tu terdapat pelbagai pameran yang berkenaan tentang alat-alat batu mengajar yang lama seperti abacus, patung anatomi manusia dan kalkulator lama lah dipamerkan di dalam museum tersebut. Okey, so sekarang ni macam yang korang boleh lihat, saya berada di hadapan pintu pagar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, di dalam museum tu juga dipamerkan berkenaan info-info tentang sejarah ilmuwan lama yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Okey, so yang mana yang nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam tentang sejarah pendidikan di Malaysia,
bila korang datang dekat Tanjung Malim ni, korang boleh melawat Museum Pendidikan Nasional UC, alright? Okay, baiklah. Sekarang kita nak bincang tentang sektor ekonomi utama bagi penduduk di Tanjung Malim. Okey, antara sektor ekonomi utama bagi penduduk di Tanjung Malim adalah aktiviti pertanian lah, bercucur tanam. Okey, sama ada sayuran, penanaman getah dan kelapa sawit. Okey, nanti saya akan bawa jalan-jalan dekat kawasan getah dan kawasan kelapa sawit yang ada di kawasan Tanjung Malim ni. Okey. Selain tu selain aktiviti pertanian, masyarakat di Tanjung Malim juga menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, macam yang korang semua boleh tengok. Okey, kita keluar sikit dari kereta. Okey, nampak dekat belakang ni ada banyak-banyak kedai di mana penduduk Tanjung Malim juga menjalankan aktiviti perniagaan. Alright. Okey, jadi rasanya itu sajalah untuk sektor ekonomi utama. Jadi kita dapat tahu bahawa sektor ekonomi utama bagi penduduk di Tanjung Malim adalah sektor pertanian dan juga perniagaan. Okey, so sekarang ni saya nak bawa korang pergi tengok kawasan ladang sawit, ladang getah yang ada dekat kawasan Tanjung Malim ni. Okey, right, jom. Alright, macam yang korang boleh lihat, sekarang ni kita ada dekat kebun buah tin. Okey, so kita nak pergi depan sikit. Dekat depan sikit ada kebun ladang getah dan kebun sawit. Alright, jom. Okey, baiklah. Okey, so tadi saya dah bawa korang semua pergi jalan-jalan di sekitar Bandar Tanjung Malim. Kita dah tengok tempat-tempat menarik, kita dah tahu tentang secara awal macam mana Bandar Tanjung Malim ni berkembang, macam mana ianya bermulanya Bandar Tanjung Malim ni asal daripada dibuka oleh seorang ulama dan pelbagai lagi. Okey, so kita dah jalan-jalan dekat banyak tempat dah. Dan sekarang ni saya nak bercerita tentang keunikan Bandar Tanjung Malim. Okey, lazimnya Bandar Tanjung Malim ni dikenali sebagai bandar pendidikan. Mungkin ada yang tak tahu, Bandar Tanjung Malim ni ianya dikenali sebagai bandar pendidikan. Sebab apa dikenali sebagai bandar pendidikan? Okey, sebab adanya Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, Universiti Pendidikan Sultan Idris sudah bertapak lama di Bandar Tanjung Malim ni semenjak tahun 1922. Tapi waktu 1922 tu kita tak kenal dia sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. Kita kenal dia sebagai Sultan Idris Training College, SITC. Okey, so daripada tahun 1922 lagi, bermula daripada SITC, ianya berkembang sampailah ke hari ini menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu sebuah institusi awam yang melahirkan ramai golongan-golongan guru dan cendekiawan pada waktu inilah. Okey, dan selain itu, antara keunikan yang ada di Bandar Tanjung Malim ialah Bandar Tanjung Malim telah berkembang sebagai bandar automotif dan bandar belia, di mana kerajaan Perak telah merancang untuk membangunkan, dan sekarang ni pun dah ada Proton City Bandar Berang 2020. Sebab itulah ianya dikenali sebagai bandar automotif dan bandar belia. Okey, so macam Proton City, kalau kita boleh tengok dekat footage di atas ni, Proton City ni ianya sebuah bandar yang berkonsepkan automotif. Maksudnya walaupun ada perumahan di situ, dan dekat situ juga terletaknya kilang-kilang pembuatan kereta bagi syarikat Proton. Okey, sebab itulah ianya dikenali sebagai Proton City. Dan wujudnya juga Bandar Berang 2020 sebagai salah satu perancangan kerajaan Perak bagi mengembangkan Bandar Tanjung Malim yang berada di dalam daerah Mualim ni. Okey, jadi itulah antara kelebihan dan keunikan bagi Bandar Tanjung Malim. Okey, so sekarang ni saya berada di sekitar kawasan perumahan yang saya duduk lah. Okey, jadi untuk isu-isu yang ada di Tanjung Malim, kita akan cuba menemu ramah penduduk yang tinggal berhampiran kawasan taman yang saya duduk ni lah. Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, saya tinggal di Taman Malim lah yang terletak di Tanjung Malim. Alright, so kita akan cuba cari penduduk tempatan lah yang duduk di sini, dan kita akan tanyakan apa isu yang ada di Bandar Tanjung Malim. Alright, jom kita start. Jom kita tengok. Okey, sekarang ni saya dah jumpa dua orang warga tempatan yang ada di Tanjung Malim yang duduk dekat taman saya ni lah. Okey, sekarang ni kita akan cuba menemu ramah mereka tentang apakah isu yang ada di Bandar Tanjung Malim ni. Okey, bang, free ya bang? Okey, saya nak temu ramah sikit lah berkenaan isu-isu yang ada di Bandar Tanjung Malim. Okey, sebelum saya temu ramah abang, saya nak tahu nama abang. Memang tinggal kat sini ke? Apa status abang? Maksudnya abang belajar ke abang kerja? Okey, alright, boleh mula abang? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Iqbal. Saya merupakan seorang pekerja dekat kilang Proton lah, Proton City. Okey, so
So bagi saya isu dekat sekitar Tanjung Malim ni, saya rasa penduduk dia apa orang cakap, tak ramai sangat. Okay, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya tengok kan sekarang kan musim pandemik. Okay, jadi kedai-kedai dekat sekitar Tanjung Malim ni dah banyak dah yang tutup. Okay, sebagai contohnya Grand Union Market tu, yang kedai barang runcit tu, okay, itu adalah salah satu lah kedai yang terpaksa tutup. Oh, okey. Okay, jadi saya rasa benda tu terjadi disebabkan oleh student-student UPSI yang apa orang cakap, yang tak dapat balik semula ke kampus. Okay, jadi sebab itulah saya rasa benda ni berlaku. Oh, maksud abang ekonomi penduduk dekat Tanjung Malim ni bergantung dekat student-student UPSI. Jadi bila berlakunya pandemik, student UPSI tak dapat balik, jadi ekonomi perniagaan yang kita tengok dekat sini perlahan lah, sebab tak adanya student UPSI ni. Sebab yang saya ada baca pun bancian daripada PBT Mukim kan, yang menyatakan penduduk di Tanjung Malim hanyalah sekitar 3,000 orang. So ianya tak cukup lah kan nak menampung permintaan ekonomi dia kat sini kan. So macam tu lah bang Ya, betul. Okey, jadi terima kasih. Okey, jadi kita nak temu ramah penduduk Tanjung Malim yang kedua. Okey, kita nak tanya, selain isu penduduk rendah ni, apa lagi isu yang ada? Okey, bang, free bang? Okey, saya nak tanya abang. Okey, sebelum saya nak tanya tu, saya nak tahu nama abang buat apa, kerja ke, belajar ke dekat sini. Dan soalan saya, apakah isu yang abang nampak berlaku di Tanjung Malim? Okay, nama saya Muhammad Aidil Afzal. Saya merupakan student di sini dan student lah. Saya student di sini. Jadi isu yang saya nampak dekat sini, saya nampak isunya anjing liar. Di sini saya nampak anjing liar banyak berkeliaran di sini. Jadi saya sendiri pun pernah kena kejar sebab petang-petang selalu saya jogging. Petang-petang. Petang-petang saya selalu jogging dan ada memang lebih daripada 5 ekor lah kalau setiap kali saya jogging tu. Kadang saya juga pernah kena kejar dengan anjing. Baru-baru ni saya dengar ada kanak-kanak asalnya kena kejar, lepas tu kena gigit. Saya tak tahulah macam mana dia sekarang. Tapi isu yang serius lah kat sini. Saya nampak yang ni lah, anjing liar berkeliaran. Jadi isu anjing liar berkeliaran tu dekat mana? Dekat Taman Abang ni je ataupun dekat tempat-tempat lain, dekat Pekan pun ada juga? Yang paling jelas lah saya nampak di taman saya lah, tapi di Pekan pun saya ada nampak banyak juga. Jadi kita harap pihak berwajib mengambil tindakan lah dekat anjing-anjing liar ni. Sebab apa? Sebab anjing-anjing liar ni dilihat boleh memberikan impak yang negatif lah terhadap penduduk di Tanjung Malim. Macam tu bang? Ya betul, sebab ianya melibatkan keselamatan kan. Jadinya pihak berwajib patut ambil tindakan dengan cepat lah kalau boleh. Okey, jadi terima kasih kepada warga tempatan yang sudi ditemu ramah oleh saya. Okey, jadi sekian, itu sahajalah isu yang ada di Bandar Tanjung Malim. Alright. Jadi pada vlog saya kali ni, saya dah bawa korang semua jalan-jalan di sekitar Bandar Tanjung Malim. Korang dah tahu tentang sejarah awal, macam mana Bandar Tanjung Malim ini dibuka oleh siapa. Kita juga dah pergi tempat-tempat yang menarik. Kita dah tengok apa sektor ekonomi utama yang ada di Bandar Tanjung Malim ni. Kita dah tengok apa keunikan yang ada di Bandar Tanjung Malim ni. Dan juga kita juga dah temu ramah warga tempatan berkenaan isu-isu yang ada di Tanjung Malim. Jadi saya rasa ini sajalah vlog saya pada kali ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.